Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sentiasa sehat. Ya, saudara Zamari LC, terima kasih orang pertama hadir. Begitu juga dengan saudara Pendekar Mata Satu. Hidup Najib. Hai. Saudara Pendekar Mata Satu, penyokong kuat dari Sri Najib. Saudara Mustafa Ilyas, apa khabar saudara? Begitu juga dengan saudara Syah Ibrahim, Oping Temu. Saudara Muhammad Fuad dari Gombak. Apa khabar saudara? Rasanya lagi panas. Saudara Syahrul Azam, terima kasih saudara Syahrul daripada Kota Baru. Saudara Puan Sofiah Yusof, Pendekar Mata Satu, hidup TMG, daulat tuanku. Saudara Zamari Asi, saudara Nordin Mansur, apa khabar saudara? Begitu juga dengan saudara Anwar Jubin, saudara Perindu Kristal. Aduh, nama sedap-sedap. Rindu merindu lah saudara. Saudara Muhammad Fauzi, apa khabar saudara? Begitu juga dengan saudara Abu Nems, saudara Muhammad Marzaman Mat Salim. Terima kasih daripada Bintulu, hadir daripada Bintulu, Sarawak. Sarawak dah dapat. Hari ini Dewan Undangan Negeri Sarawak telah pun mengemukakan cadangan supaya dipindah jawatan Ketua Menteri kepada jawatan Perdana Menteri Sarawak. Saudara Azalina, saudara Dikon, begitu juga dengan Pak Aziz. Apa khabar? Daripada Kuantan ya Pak Aziz. Terima kasih hadir. Saudara Zamani Yassin, saudara Muhammad Fauzi, Puan Siti Saripah Sherry. Apa khabar Sherry? Hamizan Juk, Marang Prabu Kependen. Hidup Datuk Seri Najib. Wah, hebat Marang Prabu. Puan Nur Maria, Cik Kasim, Kama Awang, Asna Jaafar dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf kerana masa memang sentiasa mencemburui kita saudara. Baiklah saudara, seperti biasa hari ini hari Isnin tanggal 15 Februari saudara. Saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara kita. Bagaimanapun saya ingin mengingatkan bahawa kita tinggal lagi 47 hari saudara untuk kita menyambut kehadiran bulan yang paling mulia, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Hari ini saudara adalah hari yang ke-699. Bumi kita ini dijengah oleh virus corona. Mengikut laporan saudara Rio daripada Universiti Melaya, katanya hari ini ada peningkatan. Saya pun dah tak tahu nak buat macam mana sekarang ni. Laporan demi laporan, tidak ada pengurangan. Masih terus naik. 3 hari dulu 21,072. Semalam dia meningkat 21,315. Dan hari ini saudara 22,133. Semalam ada 24 kematian saudara ya. Dan jumlah ini menjadikan warga terkumpul yang dijangkiti oleh virus corona adalah sejumlah 3,83,683 orang. Itulah keadaannya saudara. Dan untuk hari ini kita masuk hari yang ke-15 saudara. Jumlah untuk bulan Februari dengan 22,133 kes ini menjadikan untuk bulan ini sahaja saudara, baru setengah bulan, sejumlah 212,925 orang warga kita telah dijangkiti oleh virus corona. Sebab itulah saudara, kita saban malam saya mengingatkan supaya kita berhati-hati, jaga kebersihan, pastikan kita melakukan penjarakan sosial. Kalau tiada apa-apa, tak perlulah kita keluar rumah. Duduk di rumah saudara, rawatlah cinta kasih ya saudara Al-Jabar. Baik saudara, itulah yang saya dapat berikan laporan tentang kedudukan COVID-19. Terima kasih saudara Rio kerana tidak henti-henti memberi kiriman kepada kita. Ya saudara, dan seperti biasa saya mohon maaf saudara, minta sedikit ruang waktu untuk e-commerce. E-commerce ini untuk peniaga. Kalau saudara punya produk, boleh berhubung dengan Al-Azhar di talian 0113341241. Saudara juga boleh memesan haruman setangi bakur. Dekat datang bulan Ramadan ni, elok kalau rumah kita terhiasi dengan aroma wangi-wangian Al-Bakhur. Terasalah kita berada macam berada di Mekah ataupun di Madinah.
Samping itu jangan lupa bolehlah saudara memesan haruman, wangi-wangian, minyak wangi saudara. Minyak wangi yang berasaskan kepada pati kayu gaharu. Kalau tanya dengan saya Amir Al-Khut. Begitu juga saudara boleh memesan gula O yang dipasarkan oleh saudara Al-Azhar. Ini untuk mereka yang health conscious, itu untuk kesihatan. Gula O ni adalah gula tanpa kalori. Setitik saja dah cukup manis. Tak perlulah kita cari gula. Kadang-kadang manis itu beracun, pahit itu ubat saudara. Jadi saudara juga bolehlah memesan rendang tuk dan baulu berdal produksi ibunya. Andainya saudara tidak dapat menghubungi Siti Al-Azhar, boleh juga berhubung dengan Siti Farehah di talian 017 711 4300. Selain untuk memasarkan produk saudara juga boleh memesan makanan kegemaran saya, dendeng manis Siti Farehah. Makan dengan kanji sedap, makan dengan nasi apatah lagi saudara, tak perlu lauk-lauk lain dengan sayur, dendeng manis Siti Farehah sedap. Bagi yang tinggal di Lembah Kelang, jangan lupa Kizinis itu Syauqi di talian 012 357 5703. Itu untuk memesan buah-buahan segar, kiwi, cherry, anggur dan sebagainya. Buah-buahan ini grade-nya adalah AAA dan harga di bawah pasaran serta dihantar terus ke rumah saudara. Saudara juga jangan lupa, ini kegemaran saya, memang kegemaran saya, iaitu popiah sira Lady Maria. Memang sedap saudara, pedas, rangup dan manis. Untuk saudara merasai nikmatnya popiah sira ini, boleh berhubung dengan saudara Nizam di talian 019 435 1203. Amat mengasyikkan bila makan. Tak tahu, tiba-tiba je habis sebalang saudara. Jangan lupa popiah sira Lady Maria, hubungi Nizam 019 435 1203. Dan juga saudara boleh menghubungi Puan Ella Zila. Ella Zila ni dia memasarkan minyak saca inci. Ini untuk yang kaya dengan omega 3, omega 6, omega 9. Ini adalah untuk makanan tambahan, untuk kelegaan bagi mereka yang ada kanser, sakit jantung, kecil manis, darah tinggi, dan untuk mengurangkan kolesterol. Bolehlah minum minyak saca inci. Saudara, sebenarnya saca inci ni kadang-kadang rumah kita pun ada juga tanam di sekitaran rumah. Tapi pohon ini dikenali sebagai pokok insulin. Kalau pokoknya pun dah dikenali sebagai pokok insulin, tentulah patinya itu lebih bernilai lagi saudara. Dan dengan Puan Ella Zila ini di talian 012 412 3767. Saudara juga boleh memesan telekung cinta Fatimah. Dekat-dekat dengan bulan Ramadan ni saudara. Sebab selalu nak ke masjid untuk kita buat sembahyang. Mudah-mudahan kita boleh dapat menunaikan solat tarawih. Kalau saudara untuk dalam tempoh ini sehingga hujung bulan, beli satu saca inci dapat satu percuma. Produknya, kualitinya tentulah mahal sedikit saudara. Boleh berhubung dengan Ella Zila, saya tak boleh beritahu berapa harganya. Baik saudara, itulah sekadar pencerahan tentang e-commerce saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Saudara, kadang-kadang kita mengetahui bahawa ucapan subhanallah wa bihamdi ini kalau kita ucapkan sebanyak 100 kali sehari, ia akan menghapuskan dosa-dosa kita. Walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Itu kata bijak pandai. Tapi malangnya berapa banyak yang hari-hari yang kita lalui berlalu tanpa kita mengucapkannya walaupun sedikit pun. Kita tahu tapi kita tak buat. Kita juga mengetahui bahawa pahala 2 rakaat duha itu setara dengan pahala 360 sedekah. Akan tetapi sayangnya hari berganti hari kita tidak melakukan solat duha. Seringkali orang beritahu bahawa siapa yang menjenguk orang sakit, iaitu sepanjang perjalanan saudara melawat orang yang sakit, maka anda dilindungi, diikuti sejumlah 70,000 malaikat yang memintakan keampunan untuknya. Tapi sayangnya kita belum pun menjenguk seorang pun yang sakit minggu ini saudara. Kalau ada teman-teman kita yang sakit, jenguk-jenguklah saudara. Dan kita juga mengetahui bahawa siapa yang membantu ibu tunggal,
ataupun anak yatim, maka pahalanya adalah seperti berjihad di jalan Allah, ataupun seperti orang yang berpuasa sepanjang hari tanpa berbuka, atau orang yang solat sepanjang malam tanpa tidur. Tapi sayangnya sampai saat ini kita tidak berniat pun untuk membantu seorang pun anak yatim. Kita tahu tapi kita tak buat. Kita mengetahui bahawa orang mukmin yang paling mulia adalah yang paling banyak solat malam, dan bahawasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak pernah meremehkan solat malam di tengah segala kesibukan dan jihad mereka. Sayangnya kita terlalu meremehkan untuk melakukan solat malam. Ada kalanya kita mengetahui bahawa hari kiamat pasti terjadi tanpa ada keraguan, dan pada hari itu Allah akan membangkitkan semua yang ada dalam kubur, saudara. Tapi sayangnya kita tak pernah pun mempersiapkan diri kita untuk menghadapi suasana tersebut, dan kita sering menyaksikan orang yang meninggal yang mendahului kita, tapi sayangnya kita selalu hanyut dengan senda gurau dan permainan dunia, seakan-akan kita mendapat jaminan untuk hidup selama-lamanya. Kalau kita berkuasa, seolah kita merasakan kita akan berkuasa untuk selama-lamanya. Kita lupa semua itu, saudara. Jadi saya dalam melalui kehidupan ini sekadar mengingatkan. Jangan saudara, ingatlah saudara. Jangan kita hanyut dengan duniawi. Ada kalanya saudara, eloklah bersedekah, lakukan solat malam, lakukan solat duha, berlawatlah kalau teman-teman kita yang sakit. Saudara, kadang-kadang bila orang sakit ni kita datang, dia merasakan lega penyakitnya itu, dan dia merasa bangga dia punya sahabat. Saudara, baik saudara, itulah naluri kehidupan kita. Kita santun pula apa kata sahabat saya Saudara Hibil Hasan, itu dalam segmen Mutiara Kata. Menurut Saudara Hibil, tidak akan nampak cahaya bintang kalau tiada kegelapan. Cahaya bintang itu kita nampak kalau tiada kegelapan. Kalau siang hari, mana kita nampak bintang itu? Tapi bila malam dan kegelapan, sebab itu dia mengatakan tidak akan nampak cahaya bintang kalau tiada kegelapan. Begitu juga saudara, dalam kehidupan kita, kita tidak akan dapat saksikan kejayaan kalau tiada pengorbanan. Jadi saya mengharapkan semoga segala kesusahan dan kesulitan yang kita alami itu digantikan dengan kesenangan. Terima kasih Saudara Hibil atas culipan kata-kata mutiara yang begitu berarti dan bernilai bagi saya untuk perkongsian kita malam ini, saudara. Baik saudara, seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang daripada tabung kumpulan wang sebenar pekerja sejumlah RM10,000 secara tuntas one off. Saya terus melontarkan, saya terus meminta, merayu, tak tahulah nak buat macam mana lagi. Tapi mereka yang ada di anjung kuasa, di kumpulan wang sebenar pekerja, di Kementerian Kewangan masih lagi bersikap tuli. Dan saya juga harus berpesan pada pimpinan negara. Ingat, kalau kita berbelanja, kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Ingat tu saudara. Dan saya juga khawatir saudara, apabila saya mendengar ataupun membaca, mendengar daripada CNN, menonton laporan-laporan apa yang berlaku antara Rusia dengan Ukraine. Seandainya kita terjebak dalam peperangan, bukan kita tapi Ukraine dengan Rusia terjebak dalam peperangan, dia akan mengakibatkan 14 negara juga yang akan terjebak sama, iaitu antara Korea Utara dengan Korea Selatan, antara negara China dengan Amerika, begitu juga dengan England, Perancis, negara-negara Arab, itu Qatar, Syria, Iran. Jadi apakah ini permulaan kepada perang dunia ketiga? Kita mengharapkan, berdoa kepada Allah SWT supaya apa yang berlaku kebejatan di sempadan Ukraine. Saya tengok Rusia telah pun menghantar ketumbukan kekuatan tentera-tenteranya sana, yang kita berharap agar tidak terjemahnya peperangan antara Ukraine dan Rusia. Kalau ini berlaku, tentulah ekonomi kita juga akan, tentunya saudara, efek kesannya pada ekonomi kita. Bersamalah kita berdoa saudara. Dunia sekarang ni semakin kelam kabut saudara. Baik, jadi tajuk perbincangan kita malam ini, situasi kian membaham. Apa yang saya maksudkan dengan situasi kian membaham? Sabar dulu, kita santun pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, masak berkuah si udang galah, kemudian Pak Hasan membuat rendang. Pemimpin meluah berbagai helah, tidak perasan sendiri kecundang.
Jadi kalau pemimpin itu melakukan pelbagai helah, akhirnya dirinya juga yang kecundang, saudara. Kata Pak Nazir lagi, naik sampan ke Pulau Sebatik bersama suami sambil bercerita. Negara berdepan krisis politik, tergugat ekonomi, rakyat derita. Kalau kita menghadapi suasana politik yang tidak menentu begini, krisis politik yang belum ada noktahnya, maka tentulah ia menggugat ekonomi rakyat dan akhirnya rakyat yang menderita. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir atas concern ataupun prihatinnya Pak Nazir dengan situasi negara hari ini. Ya, saya juga menerima pantun daripada anak muda. Anak muda dia concern sebab dia kata betul ke di Sarawak, Dewan Undangan Negeri Sarawak nakkan jawatan Ketua Menteri ditukar kepada Perdana Menteri. Saya kata benar. Hari ini telah pun usul untuk meminda jawatan Ketua Menteri di Sarawak ditukar kepada Perdana Menteri Sarawak. Apakah akibatnya selepas ini kita tak tahu. Apakah ada di sebalik itu ada motif tertentu juga kita tak tahu. Tapi saudara Nordin Malik dia concern sebagai anak muda. Ya? Katanya tabang pisang ambil sesikat, masak gulai lemak masam. COVID-19 jangkitan meningkat, kerja tertangguh, ekonomi terancam. Jadi dengan keadaan COVID ini maka kerja-kerja kita tertangguh dan ekonomi kita terancam. Beliau juga seperti Pak Nazir, concern ataupun prihatin dengan apa yang akan berlaku tentang ekonomi negara kita. Katanya lagi hendak mencari pohon redup, berteduh di bawah pokok ara. Sudahlah COVID mengganggu hidup. Gila politik menambah sengsara. Ya, sekarang ni saya melihat semakin khawatir, semakin bimbang. Usia saya kian meningkat. Saya kadang-kadang bila saya lihat cucu saya, anak-anak memanglah mereka dah membesar, alhamdulillah. Mereka berkesempatan menimba ilmu di Menara Gading. Tapi cucu-cucu, saya melihat cucu saya seorang demi seorang, kadang-kadang terkesan di hati saya. Apakah mereka berkesempatan seperti ibu dan bapa mereka dapat belajar di Menara Gading, di luar negeri, dan hidup mereka tidaklah sebagaimana yang pernah saya alami zaman pasca kemerdekaan dulu. Hidup susah, makan kanji sehari sekali saja, duduk di rumah, api tak ada. Mudah-mudahan cucu saya taklah begitu. Mana datuk yang tak sayangkan cucunya, saudara. Baik, saudara, kita santuni gedung ilmu seketika. Dalam segmen gedung ilmu ini yang saya ambil daripada buku kiriman Tan Sri Johan Jaafar kepada saya, itu tentang pemimpin, impian pemimpin terdahulu untuk melihat hadirnya pemimpin hari ini dan akan datang haruslah terdiri daripada mereka yang menjaga kemurnian sikap. Jadi pemimpin yang didambakan oleh bangsa kita seharusnya terdiri dari kalangan pemimpin yang bukan garang. Kita tak nak orang yang garang. Garangnya tak bertempat. Kerana bila menjadi pemimpin ianya garang, hati pemalas, akal melintang. Memimpin tidak menurut undang-undang, bercakap tidak memandang orang. Dia jenis garang tak menentu. Kemudian salah sedikit tangannya melayang, tersilap sahut kaki menendang. Jika dijadikan pemimpin, banyaklah malang. Dijadikan tua, ditentang orang. Dijadikan induk, umurnya tak panjang, dijadikan tiang, kan kena terbang. Jadi kalau kita nak bersandar pada tiang pun orang kata, pemimpin garang macam ni, kita terbang je lah. Jika dijadikan tudung, akan melayang. Memimpin umat, celaka yang datang. Ini kata-kata pemimpin terdahulu. Andainya kita ada mempunyai pemimpin yang garang. Kita sambung lagi malam besok, saudara. Terima kasih Tan Sri Johan atas kiriman buku tersebut. Baik, saudara, sebelum permulaan seperti biasa, saya harus mengingatkan saudara bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube ataupun sebarang channel, maka anda adalah bertanggungjawab atas setiap sentingan yang anda lakukan. Saya tidak akan bertanggungjawab. Kalau anda pakai daripada A sampai habis, itu soal lain. Tapi dipotong 5 minit, 10 minit, itu tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab. Kerana lari daripada maksudnya. Pihak saya juga tidak akan bertanggungjawab atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca dalam ruangan saya ini. Kerana saya tidak mempunyai kemampuan untuk menyemak ataupun memantau ke semua komen-komen anda. Kerana perlu diingat bahawa ini adalah ruangan ataupun cetusan maupun ini matlamatnya adalah
ruang bicara politik dengan bermatlamatkan agar warga kita berinformasi. Tak ada lebih daripada itu, saudara. Bukan untuk memperbodohkan orang, bukan untuk memperkecilkan orang, bukan untuk menghina orang, tidak. Tapi supaya warga kita mendapat informasi hasil daripada bacaan saya sepanjang hari, tengok dalam internet, tengok dalam media sosial, media arus perdana, dan juga perbualan saya dengan teman-teman. Misalnya macam tadi saya berbual dengan pakar ekonomi. Dia juga menzahirkan kegusarannya. Sambil kami makan tengah hari tadi, ada pula seorang peguam. Dia kata dia gusar yang teramat sangat melihat apa yang berlaku di Ukraine. Kalau benarlah berlaku perang antara Ukraine dengan Rusia, maka negara kita juga akan terjejas. Ekonomi kita terjejas, rakyat kita terjejas. Macam mana untuk kita mendapatkan bekalan makanan dan sebagainya, dan wang kita bertambah rapuh sebab hutang kita bertambah tinggi. Itu kekhawatiran yang dinyatakan oleh teman saya waktu kami makan tengah hari tadi, saudara. Saya cuma mengharapkan, saudara, bahawa ruangan ini kita mesti berpaksi kepada, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Jangan saudara fikirkan bahawa apa yang saya cakap ini saudara kena percaya 100%. Tak boleh begitu. Itu diktator namanya. Dan saudara juga boleh terima ataupun tak terima. Saya mengharapkan bila kita berhujah, gunalah bahasa yang baik, sebab kita adalah warga cinta damai yang menyantuni semua dengan secara harmonis. Itu harapan saya. Semalam saya tengok tak banyaklah bergaduh, cuma ada yang JCOM, saya tahulah. Tapi saya haraplah kalau JCOM pun gunakanlah bahasa yang sebaik mungkin. Fikirkanlah. Anda dibayar untuk bukan ganggu saja, hanya untuk berhujah. Hujahlah dengan hujah-hujah yang baik, yang padat, yang orang boleh terima, saudara. Jangan maki hamun, saudara. Tadi saya menerima kiriman daripada sahabat saya, Datuk Rahman, daripada Taman Ta. Dia bertanya pada saya, dia kata, macam mana kedudukan ekonomi negara kita ini? Kerana dia baru menonton kenyataan daripada Ketua Perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan, iaitu Datuk Johari Ghani. Kerana dalam bicara di TV3 itu, Datuk Johari menyatakan bahawa kita harus menyantuni masalah ekonomi ini dan mencari kestabilan politik. Di samping itu, kata Datuk Johari, kita harus mencari pemimpin yang baik. Memanglah dari dulu lagi kita dah bercakap kita nak mencari pemimpin yang baik. Cuma Datuk Rahman bertanya dengan saya, siapakah yang dimaksudkan dengan pemimpin yang baik? Saya kata wallahu a'lam bisawab, sebab kita kalau nak tanya dengan saya ramai. Bukan tak ada pemimpin yang baik bagi saya. Kita ada yang Muhammad Mulya Tengku Razali Hamzah dalam sektor ekonomi. Beliau adalah seorang yang bijak dalam menangani ekonomi yang ada sekarang. Kita juga ada Datuk Seri Najib, kita ada Datuk Anwar Ibrahim, saudara. Dan ini mereka-mereka yang pernah berjasa pada negara. Jadi bila Datuk Johari Ghani menyatakan kita mesti ada pemimpin yang baik, yang boleh menangani ataupun mewujudkan kestabilan politik, sepatutnya begitulah. Lebih daripada itu saya tak tahu. Jadi kita rasa-rasa Datuk Johari lebih tahulah siapa yang dimaksudkan oleh beliau pemimpin yang baik. Cuma saya melihat secara sepanjang kempen di Johor yang bermula hari ini, saya dah terima macam-macam kenyataan daripada Duli Yang Mulia Tengku Mahkota Johor, yang Mulia Tunku Ismail Idris Abdul Majid Abu Bakar Iskandar Ibni Sultan Ibrahim. Cuma hari ini saya nampak yang tular dalam media sosial dan juga di Facebook adalah kenyataan baginda tuanku. Kerana dalam ucapan di akaun Twitternya, baginda menyatakan ini perkara yang benar sebenarnya, sebab baginda tahu apa berlaku di negerinya, itu di negeri Johor. Menurut baginda, kita memerlukan dasar ekonomi yang menggalakkan. Jadi baginda berharap agar pimpinan selepas usai saja pilihan raya negeri Johor nanti akan adalah tim ataupun pasukan yang akan memacu ekonomi negeri Johor ini dengan dasar-dasar ekonomi yang menggalakkan. Jadi baginda menitahkan agar semua pihak dapat berganding bahu dan menumpukan kepada pemulihan ekonomi. Sebab itu saya katakan tentulah Istana Johor tidak minat kalau adanya pemimpin yang mengumban, yang melontarkan kata-kata hamun, maki seranah dan sebagainya tanpa mau menyantuni persoalan ekonomi Johor. Jadi dalam siapa yang berasingan pula, baginda mendedahkan ini kenyataan Duli Yang Mulia Tengku Mahkota Johor. Baginda tentu mendapat laporan
dari masa ke semasa kedudukan negerinya. Sebab negeri Johor di bawah payung Duli Amala Sultan dan juga Tengku Mahkota. Kerana menurut Tuanku Tengku Mahkota, dia kata baginda menyatakan bahawa Johor mempunyai pelaburan yang tinggi pada tahun 2016, 2017 dan 2018. 3 tahun itu negeri Johor mendapat pelaburan yang begitu tinggi. Bagaimanapun, selepas tahun 2018, pelaburan di negeri Johor mula merosot dan menjunam. Ya, selepas tahun 2018 adalah apabila usai pilihan raya umum yang menyaksikan bahawa UMNO Barisan Nasional tumbang. Jadi menurut baginda, kita semua maklum, pembangunan ekonomi sangat berkait rapat dengan kestabilan politik. Itu titah tuanku. Jadi kata tuanku, kestabilan politik bergantung kepada kekukuhan kerajaan semasa yang memerintah. Itulah sebab utama mengapa kata tuanku baginda mengambil keputusan untuk membubarkan, baginda Tuanku Sultan membubarkan DUN yang direstui oleh istana kerana melihat bahawa kestabilan politik di Johor tidak tercerna. Dalam keadaan waktu nak mentangkan bajet dan sebagainya, boleh menggugat kestabilannya. Dan UMNO Barisan Nasional walaupun sedar, kerana bagi kita tidak ada jaminan Barisan Nasional akan kembali untuk kerajaan. Itu benda yang jelas. Jangan saudara ingat bila kita bubar Raja Dewan Undangan Negeri itu, bila kita nasihat tuanku, maka dibubarkan Dewan Undangan Negeri Johor itu, maka UMNO akan kembali berkuasa. Itu tak betul. Sebab kuasa ini diberi balik kepada rakyat. Terpulanglah pada warga Johor, rakyat Johor, untuk mereka memilih siapa yang mereka fikirkan layak untuk mentadbir kerajaan negeri Johor supaya dapat dipulihkan kembali ekonomi negeri Johor yang menurut tuanku tahun 2016, 2017, 3 tahun berturut-turut ekonominya begitu baik, tapi selepas usai pilihan raya merudum tak tuan hala. Itu keadaannya saudara. Dan saya harap agar warga Johor dapat memahami mesej yang disampaikan oleh tuanku. Saya banyak lagi mesej-mesej yang lain, tapi bagi saya rasakan itu sebab istana tak sepatutnya mencampuri urusan politik. Tapi baginda berhak untuk menyuarakan sebab ini adalah concern ataupun tentang kehidupan rakyat baginda. Sebab itu baginda mengharapkan agar diwujudkan kestabilan politik dan dipacu semula ekonomi negeri Johor ini demi lestari kehidupan rakyat Johor. Tidak lebih daripada itu, saudara. Jangan ingat bahawa tuanku nak campur tangan dalam politik. Tak betul. Saya ada dengar juga cupan orang kata gitu, begini dan sebagainya. Tidak. Tuanku Istana Johor begitu prihatin dan amat memahami tentang rakyatnya, dan baginda tidak mahu rakyat Johor itu berada dalam lembah derita, saudara. Baik, saudara. Bagaimanapun hari ini saya melihat kalangan warga net. Ini pun satu hal lagi ni. Warga net ataupun yang dalam media sosial, mereka sudah melihatkan kebosanan. Mereka sudah semakin bosan dengan situasi COVID-19. Sebab itu saya nampak banyak tulisan dia mengatakan walaupun COVID ini nak cecah 20,000 ke 30,000 ke 50,000 ke, bantailah, dia kata. Rakyat dah tak nak ambil peduli. Cuma yang dipersoalkan oleh rakyat sekarang ini, ke mana perginya duit yang dikeluarkan beratus-ratus bilion sejak proklamasi darurat yang disiarkan pada 12 Januari 2021 yang katanya sebagai langkah untuk membendung penularan wabak penyakit coronavirus 2019 ataupun dikenali sebagai COVID-19. Tapi hingga ke hari ini, macam hari ini saudara, kes melonjak pada 22,133. Jadi rakyat, warga net sudah pun bertanya, ke mana pergi duit begitu banyak? Apa dah jadi? Kerana waktu itu buat darurat, beratus bilion wang digunakan. Nak membeli vaksin pun berbilion juga. Dan rakyat yang disuntik dengan vaksin pun dah lebih daripada 90%. Kenapa COVID-19 ini tidak mampu dikekang? Sebab itu mereka mengatakan, ingat. Jadi ingatkan, bila duit rakyat habis berbilion itu, maka case infinity, maka tidak ada masalah lagi. Tetapi nampak gayanya masih terus berkembang. Ini melihatkan bahawa rakyat, warga sudah mula kecewa dengan apa yang ditangani oleh pihak pemerintah.
Saya mengharapkan agar warga di Kementerian Kesihatan dapat mencari upaya sebaik mungkin untuk mengekang masalah ini. Sebab tiba-tiba saja dalam masa sebulan ini, masuk bulan Februari, saudara, tiba-tiba saja melonjak jangkitan virus corona ini yang seolah tidak dapat dibendung, sedangkan semua dah ambil vaksin. Sebab itu kalau saudara buka saja dekat Facebook, YouTube, lahir keluhan, lahir kenyataan-kenyataan yang tak sepatutnya. Kerana rakyat sudah kecewa yang amat sangat. Jadi warga di Kementerian Kesihatan harus melihat, harus memerhatikan persoalan ini. Jangan sampai rakyat bertambah bosannya, sukar nanti, saudara. Dan saya hari ini seronok juga saya tengok. Akhirnya, saudara, dalam bercakap soal iCitra 10,000 KWSP, akhirnya Ketua Pergerakan Pemuda PAS atau Perikatan Nasional bersetuju. Bila dia kata, saya bersetuju jika kerajaan benarkan pengeluaran KWSP 10,000 untuk pencarum yang terjejas. Saya kata, ya ke ni? Saya pun baca berkali-kali. Sebab, jangan lupa, saudara, sewaktu bajet tadi, apabila Presiden UMNO dan juga Datuk Seri Najib melontarkan kita nak luluskan bajet ini dengan syarat supaya kumpulan pengeluar wang kumpulan sebenar pekerja ini diizinkan. Waktu itu beliau adalah antara orangnya yang menentang, yang mengatakan bahawa UMNO ni nampak gayanya letakkan syarat seperti peristiwa Puteri Gunung Ledang. Macam mana Sultan Mahmud meminang Puteri Gunung Ledang, ada syarat itu, syarat ini. Beliau mempersenda. Dan hari ini beliau mengatakan bahawa beliau bersetuju. Jadi sekarang ni cuma dia kata datanglah jawapannya bahawa Perdana Menteri mahu atau tidak mahu melaksanakan pengeluaran wang ini. Cuma dalam sindirannya biasalah. Sebab penasihat Perdana Menteri datang daripada UMNO, iaitu Ketua Perangan UMNO. Dia Perdana Menteri itulah naib Presiden UMNO. Jadi kenapa permasalahan ini apabila Menteri Kewangan enggan untuk mengizinkan ataupun membenarkan pengeluaran itu, dia kata dia menyalahkan UMNO lah. Cuma yang saya rasa kata dah terbalik ni. Kalau tak dulu dia menentang habis-habisan dengan suara garang. Waktu tu dia bukan jadi Ketua Pemuda waktu itu, saudara. Malahan ada juga tuduhan-tuduhan mereka yang mengatakan bahawa UMNO menggunakan isu pengeluaran wang daripada kumpulan wang sebenar pekerja ini adalah sebagai isu populis untuk mencari laba politik. Kita dah bercakap berkali-kali, ini bukan isu laba politik, ini soal rakyat. Tapi ada pemimpin daripada parti-parti yang berbeza, yang bukan daripada UMNO, tak mahu benda ini terlaksana kerana mereka takut ini akan jadikan isu populis, yang akan mempopularkan UMNO. Dan kononnya UMNO lah dilihat memperjuangkan rakyat. Seharusnya mereka kena berlapang dada. Apa yang diutarakan oleh UMNO ni kena sokong. Bukan kita nak jadikan ini isu politik populis. Kita menangani masalah rakyat. Sebab itu saya mengatakan sebagai pemimpin politik, anda harus membezakan yang mana isu politik, yang mana isu rakyat. Di mana perjuangan untuk rakyat ini perlu diutamakan. Anda jadi orang pemimpin, menjadi wakil rakyat, duduk di parlimen, dapat gaji puluh-puluh ribu, dapat allowance dan sebagainya. Anda tak terkesan, tak terasa. Sebab UMNO ini sebab kita dari rakyat untuk rakyat. Itu masalahnya. Saya melihat Dr. Najmi Faiz, dia kata penulis hikayat Puteri Gunung Ledang sekarang ni muncul di Johor. Jadi itu keadaannya. Sebab itu kita cakap siang, pandang-pandang, cakap malam, dengar-dengar. Sebelum kita membuat satu keputusan tu kena fikir, apakah yang kita perjuangkan ini perjuangan untuk rakyat ataupun untuk isu politik. Jadi mereka harus tahu membezakan. Kalau tak tahu, bingailah bagi tahu. Seorang ahli politik tidak tahu membezakan di mana perjuangan untuk rakyat, perjuangan untuk kehidupan rakyat dengan perjuangan politik. Dia bagi saya adalah satu ahli politik yang bakal. Sebab itu saya cakap terus terang, saudara, kalau sesuatu yang menyentuh seorang rakyat, walaupun datang daripada parti pembangkang, walaupun datang daripada parti keadilan, parti PAS, parti DAP, kalau untuk kepentingan rakyat, saya akan sokong. Sebab kita sekarang ni harus mengamalkan politik batang. Tapi janganlah sesuatu yang baik untuk rakyat, kerana ia datang daripada pimpinan yang bukan daripada pimpinan UMNO, kita mesti menentang. Tak boleh, saya tak bersetuju. Alhamdulillah UMNO sentiasa berlapang dada. Itu keadaannya, saudara. Dan hari ini
Aduh, saya pun tak tahulah sepanjang waktu dia sakit, masuk hospital di institusi jantung, kita mendoakan agar segera sembuh. Kita harapkan dia sembuh tu bukanlah untuk terlibat balik dalam politik, supaya sekurang-kurangnya dapatlah keluarganya merawat cinta kasih mereka dalam usia-usia yang sebegini. Apabila Tun Dr. Mahathir masuk dalam institusi jantung, rakyat juga mendoakan, Datuk Najib mendoakan, Datuk Sri Zahid mendoakan, kita warga UMNO juga mendoakan supaya beliau cepat sembuh. Malah Perdana Menteri pun pergi berkunjung dengan harapan selepas baik nanti jadilah orang baik-baik. Tapi nampak gayanya dia minta supaya diri dia kena seranah lagi. Itu yang saya katakan. Akhirnya dia meminta supaya warga UMNO bagi hamun dia. Sebab saya nampak bahawa saya tengok ada juga berkata apakah ini sebagai surat ataupun wasiat. Ini bila sebut wasiat tu tahulah doanya ke mana. Sebab Tun Dr. Mahathir menghantar kiriman surat berkempen. Lain tak ada, hujah lain tak ada. Hujahnya Kleopatrat, kleptokrat. Jadi katanya sebagai pengurusi pejuang dia tetap membangkitkan bahawa pilihan raya negeri Johor tersebut dirancang kumpulan yang dikenali sebagai kluster mahkamah dan kleptokrat dari UMNO. Dia dalam keadaan dia kat hospital tu, dia masih lagi gamaknya lah. Gamaknya dia duduk, so ada bisikan, ada bisikan tertentu yang dia kata, ini dia rancang. Tak ada. Kenapalah dia tidak mahu menerima hakikat? Dalam saat-saat dah keluar begini, dalam anda bukan sihat pun, berehatlah dengan keluarga. Tak payah lagi campur kehidupan sekarang ni. Teruskan kehidupan dengan keluarga. Kenapa anda mengundang kebencian orang? Ini saya hairan lah. Nak berkempen buat apa lagi? Sebab saya cakap terus terang, pejuang kali ini tak kena gaya hilang orang pertaruhan. Nak dibelai sangatnya anak bongsu dia tu, konon nak jadikan pemimpin. Dah tak ada. He is not the quality to be the leaders. Dulu memang kita nampak adalah ciri-cirinya, tapi kusangka panas hingga ke petang. Dapat jadi Menteri Besar Kedah pun kelang kabut Kedah. Jadi kita mengharapkan agar Tun Dr. Mahathir sudah-sudah. Sebab itu warga Johor bila anda dapat surat tu pandang tepi kalau tak. Kenapa nak bercakap soal kuasa dan sebagainya dalam saat-saat begini? Dan hari ini saudara, saya belik punya laman-laman sosial yang dulu-dulu. Baru saya terjumpa. Rupanya lebay-lebay yang ada ni memanglah hipokrit. Pemimpin politik yang cukup hipokrit. Bila dia mengatakan bahawa kita nakkan adakan pilihan raya ini kerana kemabukan kuasa. Kerana nakkan kuasa. Bila UMNO menasihatkan tuanku bubarkan Dewan Undangan Negeri di Johor itu kerana nakkan kuasa, mabuk kuasa. Sebenar-benarnya saudara, saya lihat. Inilah apabila dalam Harakah Delhi bertarikh 25 Februari 2020 dulu. Ini kena baca balik saya. Pada tanggal 25 Februari dalam Harakah Delhi, tersembur saya, iaitu bahawa mereka ada lebay-lebay ni yang minta supaya dibubarkan parlimen. Waktu itu 25 Februari 2020. PAS, UMNO, MIC, MCA sepakat memohon Yang di-Pertuan Agong membubarkan parlimen bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 diadakan berikutan situasi meruncing yang berlaku. Itu yang dilaporkan oleh Harakah Delhi. Itu juga yang berlaku di Johor sekarang. Ini bukan soal apakah waktu itu mereka mabuk kuasa. Ini masalahnya sekarang. Jadi pembubaran parlimen adalah opsi terbaik sekiranya pembentangan kerajaan baru disertai EDP. Ketegasan itu dibuat oleh wakil-wakil yang bersama dalam sidang media di Ibu Pejabat UMNO. Itu kata laporan adanya Harakah Delhi. Hadir waktu menuntut supaya diadakan pilihan raya umum itu ialah Setiausaha Agong PAS. Ni yang saya katakan kadang-kadang lebay ni macam mana ni? Ada sama Setiausaha Agong UMNO waktu itu. Anak Musa. Tapi sekarang ni dah macam-macam pula kenyataan dikeluarkan. Dan Presiden MCA serta beberapa pemimpin lain. Jadi kenyataan itu buat selepas ke semua ahli parlimen PAS, UMNO, MIC, MCA dan beberapa yang lain dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara pada jam 2.30 petang.
Ini laporan saya tak bohong. Bila saya buka balik, kita astagfirullahalazim. Kenapa sekarang ni, kalau tidak lagi bersama dalam Muafakat Nasional, tak lagi orang kata jalan seiringan. Kamu halakan mengatakan dalam ceramah-ceramah UMNO tu mabuk kuasa. Jadi nakkan kestabilan politik ni biar UMNO tak ada kuasa. Kamu, wakil kamu, pemimpin kamu, ahli-ahli parlimen kamu, minta supaya diadakan pilihan raya umum waktu itu. Andainya waktu itu diadakan pilihan raya umum, apakah mereka kemabukan ataupun memang mabuk untuk mendapatkan kuasa? Jadi akhir sekali dalam kenyataan PAS dan UMNO menolak option. Nampak tak? PAS dan UMNO menolak option pembentukan kerajaan baru yang tidak selari dengan pendirian dan dasar PAS. UMNO dan rakan-rakan yang mana pendirian konsisten menolak DAP dalam pembentukan kerajaan, menolak kaedah pelantikan kabinet oleh Perdana Menteri mengikut individu dan bukannya parti. Waktu itu saudara, bila bubar diri pada Dewan Negeri Johor, tak ada isu, maka dikatakan kita ni mabuk kuasa, gila nak berkuasa dan sebagainya. Sebab itu saya katakan, lebay-lebay ni sebelum nak mula kenyataan, semak dulu. Apakah kenyataan yang anda lontarkan dulu tu sudah pun makan diri sendiri. Macam tadi lah. Masa dekat parlimen, UMNO ni bersyarat lah nak sokong bajet. Mesti dapat dan ni kumpulan wang semalam kerja. Hari ni kalau kenyataan pula, dia setuju pula. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku. Ini yang saya katakan, kadang-kadang mereka mengamalkan politik yang munafik. Ini satu lagi saya ingatkan, kita katakan orang tua ni okey lah. Anak-anak muda pun sekarang ni sekarang dah pandai temberang. Apa punya temberang pun saya tak tahu. Sebab Minah daripada parti muda, Amira Aisyah, dia merupakan Susah Agung parti tersebut. Dia mengatakan, saya pernah berjanji pada ibu saya yang saya tak akan masuk politik kerana ia dunia yang kotor. Dia dah berjanji dengan mak dia, dia tak akan masuk politik. Hari ini dia akan bertanding. Dia kata, apa benda ni dia orang ni? Dia akan bertanding apa hal? Dia nak tunjuk apa? Nak tunjuk apa sekarang? Apa yang nak dibuktikan? Sedangkan janji kamu dengan mak kamu pun kamu langgar. Apakah anda tidak akan melanggar janji anda dengan rakyat? Sebab itu saya kata, ini peringkat budak-budak. Boleh bercakap, tak fikir. Dia tak fikir kesan daripada ungkapan kata-katanya. Saya rasa ini unjuran yang dibuat oleh mentor dia lah, Syed Saddiq. Tak apa, boleh cakap je, UMNO begitu, politik ni begitu. Sebab orang Melayu dah lupa. Jangan lupa saya. Memanglah Pakatan Harapan Dr. Mahathir pun tipu juga kita. Bila dia ditanya tentang manifesto, apa kata Dr. Mahathir dulu masa dia memerintah? Saya kata, ini orang tua ni nyanyuk. Bila dia kata, kita tak sangka kita boleh menang, sebab itulah kita buat janji macam-macam. Tahu-tahu kita menang. Sekarang ni maka manifesto itu bukan kitab suci. Maka dia menipu rakyat. Tapi dia ingat bahawa rakyat mudah lupa. Orang Melayu mudah lupa. Jadi begitu juga mentor pada Syed Saddiq ni, tak apalah Syah, kau cakap je lah. Mungkin begitu. Saya dalam keadaan begini, saya tengok, astagfirullahalazim, budak ni. Amira Aisyah ni sebagai susah parti muda. Macam mana kita nak harapkan dia akan meneruskan karier dalam dunia politik? Bagaimana kalau dia dah bertanding nanti? Sebab dia akan bertanding di Dewan Undangan ni Puteri Wangsa yang penuh dengan kontroversi. Kawasan itu dibuking oleh Ketua Wanita Keadilan. Kawasan itu dah kontroversi, dan hari ini dia mulakan kenyataan kontroversi. Dia kata bahawa dia pernah berjanji dengan mak dia tak akan mahu masuk politik kerana dunia politik ni kotor. Nah, sekarang ni kamu bertanding, nak letak mana? Nak letak di mana kamu punya cakap? Itulah saya kata, anak-anak muda ni kadang-kadang kalau dah terlalu laju, dia lupa. Sebab saya ingat minggu lepas dia cakap, dunia politik ni bukan benda yang mudah. Kamu kena belajar bagaimana nak bercakap, bagaimana belajar apa yang harus kamu lontarkan. Bukan main cakap sembarangan. Akhirnya sekarang ni, siapa nak percaya? Apakah warga Puteri Wangsa di Johor akan percaya dengan dia untuk dilantik sebagai ahli Dewan Negeri? Sekarang cakap dijanji dengan mak dia pun, dia boleh langgar. Itu janji anak dengan ibu saudara. Ataupun dia dah tak ada hormat pada ibu dia. Apa alasan dia bagi, tak tahulah. Itu keadaannya saudara. Ini saya
Arab sebagai anak-anak muda. Dalam parti muda ni, kalau anda masuk politik, kena ingat bahawa dunia politik ini luas. Lautannya penuh dengan gelombang, ombak samudera. Jangan bawa ingat senang. Jangan merasakan aku dah pegang jawatan parti ini, sempena nama muda, kerana pengundi muda ramai kali ini, boleh jadi wakil rakyat, boleh bertanding. Tak semudah itu. Bukan hanya undi daripada anak muda saja menentukan segala-galanya. Benar, jumlah anak-anak muda yang mengundi kali ini ramai, tetapi itu bukan segalanya. Kalau mengikut jumlah pengundi di Puteri Wangsa itu berpuluh ribu, berapa ribu sangat daripada anak muda. Dan bukan semestinya semua akan menyokong muda. Kadang-kadang beginilah. Sebab itu bercakap orang kata biar berlapik. Saya gelak bila kata, saya janji dengan mak saya takkan masuk dalam politik. Sekarang kau buat apa? Ini seorang lagi ni sudah Khalid Samad. Ini saya tak tahulah. Ini Khalid Samad ni gamaknya sejak dia dapat isteri baru, kita nak ucapkan selamat pengantin baru lah. Tapi nampak kayaknya sejak dia jadi pengantin baru ni, pengantin lama yang baru, saudara, dah mula merepek-repek. Kenapa saya kata merepek? Tiba-tiba dia kata, saya cadangkan supaya Perikatan Nasional tidak bertanding dalam Pilihan Raya Negeri Johor. Orang punya parti, orang punya suka lah, Lid. Yang kau nak suruh menyebut apa hal? Bagi pula alasan bahawa kalau adanya Perikatan Nasional, maka undi akan pecah, UMNO akan menang. Apa benda kau cakap ni, Lid? Cakap orang kata, bila saya kata, bila nak cakap ni, biarlah lapik sikit. Jangan main terjah sebarangan. Anda berada dalam Pakatan Harapan, dan puak-puak anda semua lah tu, bukan dengan kami. Perikatan Nasional terdiri daripada warganya adalah daripada orang yang bukan warga UMNO, yang dulu mereka bersama dengan anda dalam Pakatan Harapan. Jadi, bila saya kata, Khalid Samad mencadangkan supaya Perikatan Nasional tidak bertanding dalam PRN Johor. Hebatlah tu. Alasan diberi katanya bahawa ini adalah percaturan yang dibuat oleh UMNO. Waktu pilihan raya dulu, UMNO wujudkan supaya PAS bertanding sama untuk memecahkan undi. Tak begitu, saudara. Kita bertanding, UMNO masuk gelanggang, mendedahkan apa yang rakyat mahu. Dan kita membawa janji kita pembela rakyat. Itu saja. Kalau rakyat yang terima, alhamdulillah. Kalau rakyat tak terima, kita terima. Ini demokrasi. Prinsip UMNO, kalau kita kalah, kita akan menghormati pihak yang menang. Sebab itu tidak ada berlaku sebarang kekecohan. Waktu UMNO kalah, Barisan Nasional tumbang pada Pakatan Harapan, tak terdengar pun scheme of thing. Waktu itu Datuk Seri Najib boleh buat. Boleh panggil mana-mana wakil rakyat yang menang. Boleh rasuah jawatan, kamu boleh jadi menteri, kamu boleh dapat ini, kamu dapat itu. Tak ada. Kita serah sebulat-bulatnya pada Tuan Dr. Mahathir. Sebab kamu dah berjanji dengan rakyat, jalankan tugas tanggungjawab. Dengan harapan rakyat diutamakan. Tetapi terbukti 22 bulan. Akhirnya berlaku langkah Sheraton. Ini yang dijaja oleh Khalid. langkah Sheraton ini tebuk atap, UMNO campur tangan. Masa bila UMNO campur tangan dengan langkah Sheraton? Dalam isu berlaku langkah Sheraton, itu antara Azmin Ali dengan Tasimuddin dan puak-puaknya. Dan kita waktu itu, kita nakkan supaya dia adakan pilihan raya. Kita bukan nak terima. Sebab itu saya baca tadi, masa itu PAS pun nakkan adakan pilihan raya. Kita bukan nakkan ada kerajaan campuran dan sebagainya. Jadi, sambil saya mengucapkan selamat pengantin baru pada sahabat saya itu, cuma saya kata, sebelum bercakap tu, jangan fikir bahawa ini adalah parlimen yang ungu. Ini bukan kelambu yang ungu untuk kamu dalam politik pilihan raya di Johor. Sebab saya rasa kali ini, beliau mewakili Parti Amanah. Saya tidak nampak Parti Amanah juga ada kesempatan untuk memenangi kali ini. Saya nampak sukar. Yang akhirnya terus terang, bila orang bertanya dengan saya macam mana kedudukan di Johor dalam panas yang ini sekarang ni, saya kata di Johor 2 parti saja yang ada sekarang ni yang nampaknya boleh mencapai kejayaan, dan termasuk lagi satu parti bangkai, itu parti DAP. Lain saya kata ketinggalan DAP sebab pengundi-pengundi daripada kalangan bukan Melayu. Jumlah pengundi bukan Melayu di Johor tu tinggi, ramai, berbeza dengan negeri lain. Jadi sebab itu DAP mungkin, tapi ramai juga warga keturunan Tionghoa ataupun keturunan Cina sudah pun mahu patah balik pada MCA ataupun pada Barisan Nasional.
Contoh hari ini adalah perayaan Cap Gomeh. Dalam perayaan Cap Gomeh hari ini, saya tengok teman-teman saya berhubung. Tadi saya jumpa minum petang. Lepas makan tengah hari dengan pakar ekonomi, saya minum petang dengan kawan-kawan saya daripada keturunan warga Tionghoa. Mereka mengeluh. Haya, ini tahun tak boleh cakap. 5 pun tak boleh kasih dia. Nak beli 5 pun. Sedangkan dulu bergetung-getung. Memang bila 2 tahun dulu, kalau datang perayaan Tahun Baru Cina, rumah saya ni paling sedikit pun setakat 10 kotak limau tu ada. Tahun ini terpaksa pergi beli sendirilah nak makan limau mandarin. Artinya mereka sudah tiada wang. Mereka tidak mempunyai ekonomi, tidak kukuh lagi. Sebab itu mereka juga mengeluh. Petang tadi dia bercakap dengan saya, dia kata, tak boleh apa, ini kali DAP pun kalah Johor. Jadi mereka mengatakan pada saya. Tapi macam mana pun, dalam saya melihat perkembangan itu, tiba-tiba saya terkejut juga apabila Ketua Penerangan Anak Muda Keadilan AMK Negeri Johor mengumumkan letak jawatan. Semalam, Ketua Penerangan Angkatan Muda Keadilan Johor, iaitu Saudara Muhammad Taufik Ismail, mengumumkan meletak jawatan. Dia pada masa yang sama turut melepaskan jawatan sebagai Setiausaha PKR Cabang Johor Bahru. Surat peletakan kedua jawatan itu dikongsinya menerusi muat naik status di akaun Facebook. Bagaimanapun dia tidak menyatakan secara terperinci sebab peletakan jawatan itu. Cuma dia mencatatkan, dia kata parti ini parti derita. Memang deritalah sampai bila-bila. Artinya ada sesuatu yang tidak kena di kalangan anak-anak muda dalam Parti Keadilan. Ini kerana hadirnya Parti Muda yang cuba disantuni oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sedangkan rundingan antara Parti Keadilan dengan Parti Muda tidak mencapai jalan penyelesaian. Keadilan bagi pada Muda 3 kursi. Muda kata dia nak 6 kursi. Tak tuntas saudara. Ini keadaan saudara. Jadi pengumuman 5 calon Parti Keadilan untuk daerah Johor Selatan oleh Presiden Seri Anwar Ibrahim semalam memberi bayangan bahawa rundingan dengan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda tidak mencapai persetujuan yang diharapkan. Jadi masa tu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan 5 kursinya itu di Lakin, Kempas, Bukit Batu, Tiram dan Pasir Raja. Jadi saya melihat bahawa kerjasama antara Parti Muda dengan Keadilan saya tidak nampak. Sebab itu saya, kalau saya ingat, saya dah bercakap 3-4 malam dulu pun saya kata Muda hati-hati. Jangan sampai AMK nanti dia melenting. Kalau mereka melenting, sukar. Saya tahu perangai sikap jati diri anak muda daripada Parti Keadilan ni, dia orang jangan main-main. Jangan Parti Muda ingat bahawa anda konon-konon dengan mengambil nama muda itu, maka anda sudah menguasai pemuda. Sebab sebelum dibenarkan, diizinkan oleh perlembagaan anak muda boleh mengundi usia 18 tahun ke atas, ramai di kalangan anak muda Keadilan terdiri dari mereka berusia 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Mereka adalah merupakan aktivis. Jangan anda ingat anda boleh kaut mereka. Tidak mudah. Dan sekarang ni bila nampak perbalahan, tentulah menimbulkan rasa yang amat curiga di kalangan warga AMK terhadap Parti Muda. Dan juga saya lihat ni, memang kita UMNO, kita jelas, kita meletakkan 56 calon. UMNO Barisan Nasional tuntas. Kita bertanding di semua 56 kursi. Cuma ada beberapa kursinya UMNO 42 kursi. Itu jelas. Yang lain kita bagi pada berkongsi dengan MIC, dengan MCA dan rakan-rakan yang friend of Barisan Nasional. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, protes sudah bermula dalam Parti Keadilan. Kerana selepas saja pengumuman calon pilihan raya negeri Johor oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, bantahan telah dapat dilihat. Ini melalui culipan video dalam 53 saat macam itulah, iaitu PKR Cabang Parit Sulong. Kumpulan protes merupakan anggota PKR Cabang Parit Sulong yang katanya terlalu kecewa dengan Presiden PKR kerana tidak dinamakan bagi calon Dun Semerah. Kabarnya namun pengumuman calon Johor bagi Parti Keadilan hanya berbaki 9 kursi lagi tinggal sekarang ni yang belum diumumkan.
Semalam Dr. Sri Anwar Ibrahim telah mengumumkan 7 calon itu bagi zon kalau 9 campur 7, 16, mana 4 kursi dia bagi pada orang lain tu, bagi pada muda. Saya rasa begitu keadaannya. Semalam Dr. Sri Anwar Ibrahim mengumumkan 7 calon, iaitu zon utara C. Subramaniam bagi Dun Buluh Kasak, Yong Tau Dun Pemanis, Azmi Masrani Dun Seri Medan, Muhammad Kuzan Abu Bakar Dun Semerah, Mat Yashrudin Kusni Dun Naning, Naim Jusri Dun Gambir, dan Abdullah Syahid bagi Dun Sungai Balang. Terdapat rakaman video berdurasi 56 saat yang memaparkan rasa tidak puas hati ahli-ahli keadilan dengan pengumuman calon oleh Dr. Anwar. Tak adil. Kalau gini kata, ini suara dalam tu, kalau gini keadaan ni kita kata bungkus Dun Semarah. Mereka merasakan kecewa yang amat sangat berhubung dengan kedudukan di Dun Semarah. Undi kami untuk orang UMNO lah, begini katanya. Memang saya katakan bahawa dari segi keadilan, kalau dia tak akan pergi pada parti PBM. Mereka tidak akan menyokong parti lain. Mereka akan balik pada UMNO. Tidak sama sekali dengan pejuang. Luka yang dialami oleh warga dalam anak-anak muda keadilan terhadap parti Amanah maupun parti parti PBM, Parti Bersatu ni memang mendalam. Sebagaimana lukanya warga UMNO dengan ahli Parti Bersatu. Jangan lupa, sebab dalam PBM itu ada Azmin Ali, ada Zuraidah, dan mereka-mereka menjadi katak yang melompat, yang menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan, yang menggagalkan harapan mereka waktu itu supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat jadi Perdana Menteri. Ini keadaannya. Yang ini memang warga keadilan memang tak boleh terima. Dan sekarang ni bila berlaku kecoh itu, mereka tak ada lain akan menyokong calon daripada UMNO, ataupun mereka tak keluar mengundi. Jadi protes itu dipercayai dilakukan kerana terdapat kalangan ahli akar umbi keadilan tidak puas hati dengan pencalonan semula Muhammad Kuzan yang merupakan bekas ahli Dewan Undangan Negeri Semerah sebelum ini. Jadi itu yang dilaporkan. Dah mula dah saya. Saya amat mengharapkan agar ini tak berlaku dalam UMNO. Kita UMNO kali ini kita nak calon muda. Bukan anak muda, tapi muka baru. Dan saya harap kalau ada ketua-ketua bahagian ke, kalau ketua yang tak terpilih nak cuba protes, kita boykot orang ni, tak ada masalah. Jangan kita tiru keadaan begitu. Ini budaya tak betul, saudara. Sebab itu sekarang ni melihat perkembangan sekarang ni, penulis yang selama ni membantu Dr. Mahathir itu, Datuk Khadir Jassin. Dia sendiri saya nampak dah angkat bendera putih, saudara. Saya melihat Datuk Khadir Jassin seolah-olah sudah pun angkat bendera putih dan memperakui bahawa katanya awal-awal lagi penulis ucapan propaganda Dr. Mahathir sudah pun menamakan dan mengangkat bendera putih dan menyatakan bahawa UMNO Barisan Nasional mempunyai peluang yang lebih cerah untuk memenangi pilihan raya umum, pilihan raya negeri Johor dengan majoriti yang besar. Dia kata kalau jalan cerita pilihan raya negeri Melaka pada 20 November lalu boleh digunakan ke atas PRN Johor pada 20 Mac ini, UMNO akan menang besar. Bukan sangat kerana UMNO kuat, tapi kerana parti-parti lawan sudah kehilangan arah dan tujuan. Betul? Kalau kita tengok dari segi ceramah-ceramah yang hadiri, lontaran kata-kata yang dibuat oleh pemimpin yang hadir dalam pelancaran banyak majlis, dia tak ada isu. Sehingga kan tuanku istana pun bimbang. Dia orang nak ke mana? Kerja lain tak ada, maki Hamon. Sebab itu, Yang Berhormat Datuk Nasrah Samsul Nasrallah, dia mengingatkan warga UMNO, tolong jangan kita mengikut budaya mereka. UMNO harus menyantuni, sebab UMNO parti perjuangan. Kita bercerita dalam kempen kita ni, cakap yang baik-baik. Tak perlu nak maki Hamon. Soal Ketua Pemuda PAS nak maki, soal Menteri Besar PAS nak maki, itu hak mereka lah. Jangan ceritalah daripada parti Peribumi Bersatu ni. Jangan ceritalah. Tapi saya melihat, yang saya nampak agak tertibnya kali ini antara UMNO dengan keadilan. Tak adalah nak maki-maki Hamon. Cuma masalah sekarang ni mereka menzahirkan kekecewaan. Sebab itu kata Khadir Jassin, Perikatan Nasional Pakatan Harapan, malahan PKR mungkin mengulangi kekalahan teruk di Melaka. Kerana katanya PH dan PKR juga kalah teruk dalam pilihan raya negeri Sarawak pada 18 Disember lalu. Jadi parti-parti yang menentang UMNO banyak. Dan rakyat jelata yang mahukan perubahan pun ramai, tapi mereka lebih berpecah belah dalam saat ini. Dalam keadaan begini sekarang ni, advantage pada UMNO. Sebab itu saya katakan, warga UMNO jangan gata-gata mulut, jangan rasa miang.
ataupun rasa geli. Yang tu bila terasa tak dipilih sebagai calon, mula nak tunjuk boikot. Ataupun dah jadi calon, mula geli. Jangan. Harus ingat apa yang diamanahkan kepada anda sebagai calon adalah untuk anda berkhidmat untuk rakyat. Kali ini saya cakap terus terang, insya-Allah saya akan turun ke Johor, saya akan bertemu dengan calon-calon ini, saya nak tanya diorang supaya senang. Kita nak ikut mereka sepanjang 5 tahun akan datang, dia menjadi wakil rakyat, apakah dia menyantuni kehidupan rakyat. Kalau dia tak buat kerja, kalau dia tak menyantuni rakyat, saya anggap bahawa dia mengkhianati perjuangan rakyat. Waktu itu anda bersedialah. Bersedialah anda. Memang confirm kena balun dengan saya. Jadi saudara Imam Masrah bukan nak maki Amon. Sebenarnya mereka kalau kurang ajar, kita terpaksa lah cakap kurang ajar. Baik-baiklah kita. Kita ni budaya bangsa kita. Kita warga cinta damai. Memang kita tahu diorang sebenarnya bukannya apa-apa sikap diorang. Mereka sekarang ni sudah kehilangan. Sudah kehilangan isu. Jadi tak ada cara lain lah. Jadi mereka juga yakin bahawa untuk menarik perhatian orang adalah dengan melontarkan retorika politik dan maki Amon. Memanglah orang Melayu ni suka tengok orang bergaduh. Tak percaya, tengoklah kedai-kedai makan dulu tu waktu malam penuh. Bukannya dia orang nak makan sangat, bukan nak minum teh tarik, nak tengok wrestling, nak tengok boxing. Orang Melayu kita suka bergaduh sebenarnya. Kalau dengar orang bergaduh aja, batal, balun. Itu kegemaran. Jadi kalangan orang politik ni dia tengok mungkin itu cara nak tarik. Sebenarnya mereka terlupa bahawa arus berlaku perubahan dalam politik sekarang ni, rakyat nak tengok apa yang kamu nak bawa untuk kami, bukan maki Hamon. Sebab itu warga UMNO dalam kempen anda kali ini santuni rakyat dan berjanjilah setiap calon yang dipilih oleh Ibu Pejabat UMNO tingkat 38 kena ingat ini amanah. Bukannya satu tiket untuk anda mencari kekayaan, mengisi tembolok anak isteri, untuk membina kekayaan anda. Bukan. Ini adalah satu amanah untuk anda berkhidmat untuk rakyat. Kena ingat, UMNO itu dari rakyat untuk rakyat. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.